Cabaran padang pasir bukan halangan buat mereka. Serangan maut golongan barbar semakin membakar semangat juangnya. Kemarahan tentera Amru menundukkan penghuni bumi Afrika. Deruan enjin kenderaan saya memecah irama padang pasir ini. 1000 tahun lalu, berbekalkan semangat kental, pembawa panji-panji Islam menjelajah ke dasarnya untuk menyampaikan seruan ilahi. Saya menelusuri laluan mereka ke sebuah penempatan masyarakat barbar di tengah padang pasir. Penghuni asal Afrika Utara itu menjadikan Siwa, sebuah oasis lama, sebagai tempat tinggal mereka. Siwa terletak 617 km dari bandar Kahira. Kawasan subur di tengah-tengah padang pasir ini menjadi sebuah lagi dalil kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta. Suatu ketika dulu, suku kaum barbar adalah penentang misi Amru bin As. Mereka menghalang akidah yang dibawa Amru dari tersebar ke kawasan pedalaman padang pasir. Sebelum memasuki perkampungan barbar, kehadiran saya dialu-alukan oleh sekumpulan unta liar. Bahtera padang pasir ini begitu tabah mengharungi kehidupan di kawasan yang gersang. Mungkin ia mengerti kesabaran dan ketabahan yang ditanam dalam diri Amru bersama tenteranya ketika meneroka kawasan ini. Siwa berada 17 meter di bawah paras laut. Kedudukan ini mempengaruhi kesuburan bumi serta kesederhanaan cuacanya. Kesuburan Siwa diwarisi sejak beribu tahun lalu. Masyarakat Arab pernah menggelarnya sebagai Al-Waha Al-Aqsa, bermaksud kawasan subur yang jauh. Petani Siwa memperdagangkan hasil kesuburan buminya di pasar ini. Seruan Islam menyinari Siwa pada kurun ke-9 Masehi. Namun, penduduknya tidak dipaksa untuk menukar akidah mereka. Hanya dalam tahun 909 Masehi, ketika kemunculan kerajaan Fatimiyah di Afrika Utara, penduduk Siwa menukar akidah lama mereka kepada Islam secara sukarela.
Rentak irama Zajala, nyanyian tradisional penduduk Siwa, menceritakan hubungan antara manusia dan alam saling bergantungan. Hentakan kaki dan gaya tarian melambangkan betapa masyarakat Barbar begitu kukuh mempertahankan pegangan mereka. Saya semakin terpanggil untuk mengenali lebih dalam kehidupan masyarakat awal golongan ini. Orang Rom menggelar mereka sebagai barbar kerana sikap berani mati serta suka berperang yang diwarisi sejak turun-temurun. Beginilah kediaman orang barbar sebelum kedatangan Islam. Penghuninya tidak akan merasa panas atau terlalu sejuk di dalam gua buatan ini. Kewujudan bahan seperti kepingan keras ini mengelak dinding gua daripada runtuh ketika hujan. Kemahiran menebuk bukit dan gunung sebagai kediaman bukan sesuatu yang asing dalam tabanun manusia. Firman Allah yang bermaksud, "Dan kenanglah tatkala Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum Ad ditempatkannya kamu di bumi. Kamu mendirikan istana-istana di tanah ratanya dan kamu memahat gunung-gunungnya sebagai kediaman." Mereka juga mendirikan binaan di luar gua. Kawasan ini akhirnya menjadi kota pertahanan mereka. Ia hanya mempunyai 2 pintu masuk yang terletak di sebelah utara dan selatan kota. Pintu itu dibuka pada awal pagi dan ditutup ketika matahari tenggelam. Sebagaimana pintu kota yang ditutup kepada anasir luar, begitu jugalah orang barbar menutup diri mereka daripada akidah yang dibawa oleh tentera Rom. Namun, kemuliaan akhlak tentera Islam melentur hati mereka untuk menerima akidah suci yang dibawa.
Saya meninggalkan kota lama Siwa menuju ke kawasan subur di sekitarnya. Kenderaan saya terhenti apabila terlihat sekumpulan kanak-kanak begitu asyik bermandi-manda. Mata air sedalam 8 meter ini dikatakan milik Cleopatra ketika beliau mengunjungi bumi Siwa. Peninggalan Cleopatra membolehkan anak-anak Siwa bersukaria. Namun, Amr bin al-As meninggalkan akidah yang menyelamatkan mereka daripada belenggu kegelapan. Bertahun lamanya, masyarakat Barbar mempertahankan rumah ibadat ini. Ia dibina sewaktu pemerintahan dinasti Firaun yang ke-26. Keutuhannya tercabar tatkala cahaya kebenaran menyinari bumi Siwa. Hakikatnya, jalinan alam semula jadi dengan tinggalan sejarah kota lama mengukir panorama unik Siwa. Seperti pohon tamari yang tersemai di bumi subur ini, akhirnya membuahkan hasil lumayan. Keimanan yang ditanam ke dalam jiwa masyarakat Barbar akhirnya melahirkan pendukung agama yang menegakkan panji Islam di bumi Eropah. Seruan bertakwa kepada Allah dengan penuh keindahan kedengaran di segenap penjuru Siwa dari para khatib yang menyambung seruan Amru dan tenteranya. Tidak jauh dari masjid itu terbina sebuah lagi rumah ibadat lama. Suatu ketika dahulu, disinilah penduduk Siwa meramalkan masa depan mereka. Masyarakat itu begitu percaya kepada amalan menenung nasib. Tidak hairanlah jika rumah ibadat ini dibina seperti istana sebelum mereka menerima Islam. Menurut legendanya, Iskandar Zulkarnain pernah mengunjungi tempat ini untuk melihat masa depannya. Sempena lawatan itu, ia dikenali sebagai Rumah Ibadat Iskandar Zulkarnain. Ia didirikan di tempat tinggi sesuai dengan pandangan masyarakat terhadapnya waktu itu. Kini, ia hanyalah sebuah tinggalan lama yang usang. Kegemilangan legendanya tidak mampu untuk mengikis ketebalan iman di kalangan orang Barbar.
Sebahagian daripada binaan ini telah dijadikan tapak kediaman generasi baru penghuni Siwa. Saya bergerak meninggalkan Siwa dan sejarah silamnya. Mungkin saya tidak akan disenangi mereka andainya masyarakat barbar terus menutup diri daripada menerima cahaya kebenaran. Namun keindahan akhlak Islam yang bermula daripada tentera Amru merubah seluruh kehidupan mereka. Bumi Siwa menyaksikan kehadiran tentera Islam bukan untuk menjajah, sebaliknya meniupkan sinar baru yang lebih bermakna.